Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita banyakkan syukur kepada Allah SWT kerana pada malam ini masih lagi diberi ruang dan peluang untuk meneruskan ibadat kepada Allah SWT. Masih lagi kita diberikan nafas, diberikan kelebihan untuk kita sama-sama melaksanakan kewajipan kepada Allah SWT. Alhamdulillah, Allah beri lagi ruang untuk kita meneruskan pengajian kita, pembacaan kita dalam bab bina agama, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, insya-Allah malam ini kita sambung cerita kita tentang wuduk. Jadi minggu lepas kita dah bincangkan tentang perkara sunat semasa wuduk, ada lebih kurang 11 perkara termasuklah yang akhir sekali solat sunat wuduk 2 rakaat sekiranya kita ada ruang, ada masa. Kalau kita datang awal ke masjid sebelum waktu, setengah jam bawah, bolehlah kita solat sunat. Tapi kalau kita dah datang, orang dah solat fardu, tak payahlah solat sunat. Terus ambil wuduk, masuklah masbuk. Kita nak kejar dia punya rakaat dia. Okey. Baik. Sebenarnya kita sambung hari ini, insya-Allah, berkaitan dengan kaifiyatul wuduk, bagaimana cara-cara berwuduk. Dalam Quran Allah dah jelaskan dalam ayat yang kita bacakan minggu lepas, surah Al-Maidah. Tetapi penjelasan Quran itu secara umum, secara umum. Yang Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sampai habis ayat. Itu Allah jelaskan secara umum. Surah Al-Maidah ayat 6. Kalau tuan-tuan tengok tafsirannya, maknanya Allah jelaskan bagaimana cara berwuduk. Sebab tu seperti saya sebut minggu lepas, tidak ada kita tengok walaupun mazhab kita berbagai-bagai, ada 4 mazhab yang utama. Dalam antara mazhab tidak ada yang ambil wuduk menyalahi fitrah yang biasa kita buat. Tak ada mazhab Maliki yang ambil basuh kaki dulu. Tak ada mazhab Hanafi yang ambil wuduk basuh tangan dulu. Sebab ayat Quran tersebut. Cuma penjelasan Al-Quran itu secara umum sahaja. Jadi disebut dalam hadis, ini hadis sahih muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang nak kata panjang sikit lah. Cara-cara berwuduk ni jelaskan oleh Bukhari dan Muslim daripada hadis Rasulullah SAW an Humran maula Uthman bin Affan, daripada Humran hamba Uthman bin Affan radhiyallahu anhuma, anna Uthman da'a bi wudu' fa ghasala kaffaihi thalatha marrat, dan sesungguhnya Uthman berdoa ketika wuduk, dan dia membasuh kaki tapak tangannya, kaffai tangan ni 3 kali. Maksudnya Uthman pun buat perkara sunat yang kita sebut bincangkan minggu lepas. Summa tamatmada wastanshaqa wastanshara, kemudian dia berkumur, masuk air dalam hidung, keluarkan air dalam hidung. Kemudian Uthman membasuh ghasala wajhahu thalatha marrat, membasuh mukanya 3 kali. Kemudian membasuh tangannya yang kanan, tangan kanan sehingga ke siku 3 kali. Kemudian tangan kiri 3 kali, sama. Kemudian menyapu kepala, menyapu kepalanya, kemudian membasuh kakinya yang kanan 3 kali sehingga buku lali, basuh 3 kali, kemudian kaki kiri sama. Okey, thumma qala, dan kemudian Uthman berkata, barang siapa yang berwuduk seperti wuduk aku ini, kemudian dia solat 2 rakaat dan dia tidak berhadas padanya, maka diampunkan baginya
apa ni, diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Ni hadis muttafaqun alaih, maknanya hadis Bukhari dan Muslim. Maknanya kalau kita buat, Uthman kata seperti mana Uthman melihat Rasulullah berwuduk, ya. Sayyidina Uthman melihat Rasulullah berwuduk, dan inilah cara wuduk yang dibuat oleh Rasulullah. Jadi sunat dibasuh 3 kali seperti mana yang dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih maknanya hadis Bukhari dan Muslim. Sahih, dah tentu sahih, ya. Tidak dipertikaikan. Okey? Itu kaedah berwuduk. Itulah kita buat, basuh 3 kali, ya. Basuh tangan, basuh air dan hidung, muka-muka, kemudian basuh muka 3 kali, basuh tangan sampai ke siku 3 kali, tangan kanan, kemudian tangan kiri 3 kali, basuh kepala, ya. Dan tidak sebut telinga kerana basuh telinga sunat. Jadi yang wajib itu disebut dalam hadis seperti mana dalam Quran sebut, ya. Okey. Baik. Itu cara-cara, ya. Seterusnya kita tengok nawaqidul wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu, ya. Yang pertama, kullu ma kharaja min ahadis sabilain, apa yang keluar daripada salah satu 2 jalan. Maknanya tak jalan depan, jalan belakang, ya. Daripada ahadis sabilain ini maksudnya salah satu daripada 2 tempat keluar najis, ya. Sama ada kencing depan ataupun dipanggil kubul atau dubur, ya. Kubul bahagian depan, dubur bahagian belakang, ya. Okey, sama ada air kencing ataupun tai, ya, ghaid, najis, angin, kentut, ya. Kentut, mazinya air yang keluar pada kubul, wadi, ya. Dan juga wadi ni saya rasa tuan-tuan dah tahu, mazi ialah air yang keluar kerana gairah, ya. Wadi air yang keluar biasa selepas kencing. Jarang kita jumpa wadi ni, ya. Tapi wadi ni biasanya keluar ekoran kencing ataupun kita letih yang sangat, keletihannya amat sangat. Dia warna dia macam air keruh, ya. Jarang berlaku, tetapi ada berlaku, ya. Ada berlaku maknanya kerana kita letih sangat ataupun dia keluar selepas kencing. Wadi, ya. Okey. Jadi kencing, mazi ke, angin ke, kentut dan sebagainya, itu membatalkan wuduk. Illal mani, dia kata, melainkan mani, fayajibu bi khurujihil ghusl, ya. Kalau mani keluar, kena wajib mandi. Beza pula, ya. Sebab tu antara 3 tu, bul, air kencing, mazi, mazi, wadi, itu najis. Tapi mani, walaupun keluar daripada sumber yang sama, tapi mani tak najis. Itu beza dia. Walaupun keluar sama dari saluran yang sama mungkin, tetapi mani tak najis. Tapi bila keluar mani kena mandi wajib. Itu pula ceritanya, ya. Kalau keluar kencing, keluar mazi, keluar wadi, kena basuh, istinja. Dia najis, tapi tak wajib mandi. Itu beza dia, ya. Sebab tu kita pun dijadikan daripada min ma'im mahin, ya, air yang hina, air mani. Bukan kerana keadaan yang hina, tapi dia keluar tempat yang kata tempat yang daripada kemaluan, ya. Tapi mani tidak najis. Sebab tu kita tak najis, ya. Kerana asal kita tidak najis, ya. Okey, itu yang pertama, ya. Jadi insya-Allah kita tulis nanti apa yang keluar daripada ahadus sabilain, salah satu daripada 2 jalan, ya. Angin pun batal juga, kentut, ya, batal juga. Ada orang tanya macam mana kita rasa macam tak yakin kentut tak kentut, ya. Di tandanya kita kena ada bukti lah. Kalau kita rasa masa tak kentut tapi bau semacam, mana ada bau, batal lah. Kita rasa tak ada bau, tapi ada rasa, ada rasa
Tak sedar rasa, ada rasa macam keluar je, tapi tak bau, batal juga. Tu dia punya tanda. Walaupun kita tak rasa, tapi ada bau, batal. Okey, baik. Tadi ada hadis Rasulullah SAW daripada Bukhari dan Muslim, la yakbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima solat salah seorang daripada kamu, maksud kita solat kita, idza ahdatha, sehingga sekiranya dia berhadas, hatta yatawadda, sehinggalah dia berwuduk. Maknanya solat tak ada wuduk confirm tak sah. Tak ada wuduk memang batal solat. Al-hadas kalau diperincikan lagi, rihud dubur, maksudnya angin yang keluar tu sama ada bunyi tak kira, bunyi ke bunyi batal, tak bunyi pun batal. Dia tak macam setengah benda bunyi bokek baru batal. Tak, bunyi ke tak bunyi ke, kan berasalnya batal. Yep. Dan perut tak benda. Tapi kita kena yang itulah. Kita berasa, kalau keluar kita tahu, kita rasa. Lepas tu dia kata kalau tak rasa keluar tapi ada bau, kena orang kata kena yakin betul bahawa kita dah terkentut. Kadang-kadang orang tak rasa. Kadang bila umur ke penyakit ke, kadang tak rasa. Tapi ada bau. Maknanya kita kena ambil keputusan bahawa nanti ada punya kesimpulan bahawa kita dah terkentut, okay? Sebab perut kita tak sihat dan sebagainya. Baik. Okey, hadis lagi, ammal madhi faliqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh kerana Rasulullah SAW berkata fihil wudu, kalau keluar mazi kena wuduk juga. Wadi, kata Ibnu Abbas, irsil zakaraka wa tawadda wudu'aka lis-solah, rahul Baihaqi, basuh kemaluan kamu dan berwuduklah untuk solat. Kerana mana keluar wadi pun kena, lepas tu dia najis. Itu yang pertama, itu yang pertama. Nanti kita tulis kesimpulan, Yang pertama, keluar sesuatu daripada salah satu dua jalan, Yang kedua, perkara yang batalkan wuduk ialah an-naumul mustaghriq allazi la yabqa ma'hu idrakul hadis Safwan bin Asal radhiyallahu anhu. Tidur, tidur yang yang lena, dan dia tak kedudukan buntut itu tak tetap. La yabqa ma'hu idrakul hadis, maksudnya dia tidur yang sampai dia masuk dia tak sedar lah, tidur betul lah, bukan tidur ayam macam kita, tidur betul, tidur lena. La apa dipanggil, la yabqa ma'hu idrak, tak ada lagi masa dalam tidur dia tu pemikiran, dia tak, memang tidur betul lah. Saya nak cerita, ada orang kadang kita masa mau kuliah tu tidur tapi telinga dengar, kita terlena tidur, telinga dengar, tu tak apa. Betul, ini tidur memang tidur betul, tak fikir benda, tidur betul, batal, batal wuduk. Okey, jadi ada hadis menjelaskan tentang kalau tidur pun dikira batal wuduk, Okey, tetapi tidur yang duduk, amman naum jalisan fa innahu la yanqudul wudu in kana mutamakkinul maq'ad. Kalau sekiranya tidur duduk tidak membatalkan wuduk sekiranya kedudukan dia stabil, tetap. Mutamakkin mana tetap. Mutamakkin al-maq'ad, tempat duduk dia tetap. Macam kita tidur gini, duduk dengar kuliah terlelap, tapi kedudukan kita punya buntut ni tak berubah, tu dia kira tidak membatalkan wuduk, Ada hadis Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Syafi'i, Muslim, Abu Daud,
kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahadihi yantaziruna al-isya hatta takhfaqa ru'usahum thumma yusalluna wa la yatawaddauna. Ada sahabat masa Rasulullah SAW itu dia menunggu isyak, ya. Sehingga dia terlena, terlelap, ya. Kepala dia macam kita lah, ya. Khutbah masa khutbah Jumaat tu ramai, ya. Saya sendiri tak jarang, ya. Kadang-kadang saya sendiri pun kadang lelap juga, ya. Masa khutbah Jumaat, ya. Kepala orang kata tersengguk, ya. Sebab mengantuk, tertidur. Jadi kemudian mereka bangun sembahyang dan tidak berwuduk. Maknanya hadis itu menjelaskan bahawa tidak batal wuduk dalam keadaan macam tu. Tidur dalam keadaan yang tetap punggung, ya. Okey. Itu yang kedua. Ada soalan tuan-tuan? Dia maksudnya beralih punggung tu yang keadaan yang beralih yang sebenar. Macam kita mengiring, ya, kita menerak, ya. Macam beralih tu. Dan kita dalam keadaan tu kita tidur. Bukanlah tersengguk tu tak apa, ya. Maksudnya kita masih tidur dalam keadaan yang bukan lena. Okey. Kalau dah mengiring guling-guling tu tak ada lah, ya. Batal lah, ya. Duduk. Tak, selagi mana ada isu, ya. Selagi mana dia tidak mengganggu solat. Ya. Macam isu pergerakan juga, ya. Pergerakan dalam solat ada khilaf, ada perbincangan yang hangat tentang pergerakan, ya. Ada yang kalau kita tengok kadang setengah imam pun dia bela semayang, baca surah, dia berjubah dan sebagainya. Tapi kalau bukan mazhab Syafi'i, pergerakan anggota yang kecil tidak membatalkan solat walaupun berturut-turut 3 kali. Tapi kalau anggota besar batal. Tapi mazhab Hanafi ada mengatakan kalau bergerak atas keperluan tak batal. Jadi Imam Syafi'i dia lebih apa kata detail, rigid sikit, ya. Maksudnya teliti. Tujuan dia supaya kita tidak terlalu memudahkan sangat dalam semayang. Masa itulah kita nak garu, masa itulah nak bela baju, ya. Jadi Imam Syafi'i meletakkan kalau pergerakan anggota yang besar batal. Macam contoh besar tangan, kaki, kepala dan sebagainya, ya. Kalau dia gatal, dia garu, boleh jadi batal. Tapi kalau dia anggota kecil jari, dia gatal, dia tak ada masalah. Maksudnya supaya kita menjaga solat kita berhadapan dengan Allah SWT, kita tak buat benda yang suka-suka, ya, suka hati kita, ya. Dia ada setengah mazhab mengatakan kalau perlu tak apa. Jadi kadar perlu tu perlu kita perincikan macam mana. Adakah apa ni, buka baju perlu, butang baju tu perlu? Adakah pakai serban tengah solat cabut perlu? Tu kena tengok balik lah, ya. Kena tengok balik. Adakah kita sesama kita ambil sapu tangan embus hingga tu masuk balik, itu perlu. Kalau sekiranya katakan perlu, tidak mengganggu solat, itu betul benda ni ada khilaf, ya. Ada khilaf. Kalau kita boleh kawal, tak perlu nak ambil, tak perlu nak embus, ya. Sebab saya tengok sendiri di masa saya belajar, orang yang macam kampung semayang di masjid, dia rasa sesama, dia keluarkan sapu tangan tengah baca Fatihah, diri dia keluar sapu tangan, dia hembus siap-siap berdempur masuk balik. Dia semayangnya. Kita pun pelik juga, perlu benda tu. Tapi mungkin bagi dia mengikut mazhab dia rasa perlu. Okey. Jadi kaedah tarah perlu tu macam mana? Itu kena tengok balik lah, ya. Ya.
dia menahan orang untuk tak beri lalu ke macam mana? Itu kalau perlu tak ada masalah. Tak ada masalah, perlu. Ataupun dia untuk apa tu imam buat macam tu? Supaya maksudnya ayat dia lupa. Ya. Sebab Arab dia tunggu dia biasa itu dia pakai ni ya. Kalau kita kata contoh apa ni, dia tak bercakap tapi dia guna syarat. Macam kita kena ya kan dia. Itu maknanya kalau masa mula-mula saya tak tahu, tapi dah lama-lama tengok orang tahulah ya. Kalau orang tak sabar, gaduh sangat ya, orang melulu datang, kita automatik berhenti ya. Kalau kata gitu, tunggu dia tak cakap pun, tunggu ya. Kalau kita pergi juga nahan lah maknanya, cik penyakit tu ya. Makan itu nak makan tapi itu isyarat dia ya. Arab begitu, hampir semua tempat lah saya tengok negara Arab penggunaannya macam tu tunggu tunggu. Maksudnya itu kita jangan orang tak satu bian lah, tak cara ya, tunggu. Okey, macam tu. Yalah, dia budaya itulah ya. Kadang-kadang kita terikut, ada budaya baik, ada budaya tak baik antaranya saya ceritalah sikit kita pegang kepala kita marah kalau kita orang main kepala kita kan marah. Arab main kepala tak apa, dia tak boleh main dia punya punggung, dia marah kita tepuk punggung tak ada sangat tapi kalau tonyoh kepala kita marah. Tapi Arab tak apa kalau dia main kepala, dia tonyoh kepala kita kesenyak tempat dia tapi kalau kita tepuk punggung dia siap dia kata suatu benda yang memalukan. Budaya keadaan macam tu ya. Kalau dia tonyoh kepala dia tak apa, kita tonyoh kepala dia balik tak apa, tak ada hal. Kita tak boleh kita tonyoh kepala mau bertumbuk tonyoh kepala tak boleh, dia tonyoh kepala tak ada masalah, tapi tepuk punggung dia jaga. Mau bertumbuk, mana bagi dia punggung tu suatu benda yang memalukan ya. Macam pakaikan pelekat keluar, tapi lalas tu ada ke budak Malaysia buat pakaikan pelekat tak boleh keluar. Tak boleh kita pergi masjid pakaikan pelekat ni. Kain pelekat bagi dia nak duduk dengan bini je. Macam tu ya. Jadi saya semayang pakai seluar, semayang pakai seluar, pakai jubah tak apa, tapi pakai kain pelekat, pakai baju Melayu macam ni bukan budaya dia. Pakai blazer tak apa, pakai seluar, pakai bush jacket, pakai blazer tak ada hal. Tapi kalau pakai kain pelekat, kita pergi masjid pakai baju Melayu, dia panas macam lah. Bagi dia kain ni hanya duduk di rumah aja. Lebih orang kata spesifik dengan bini. Itu ceritanya. Jadi pakaian kita dengan bini kita bawa keluar malu lah bagi dia. Tak boleh. Dia dah lama-lama ramai orang pakai, dia pun faham juga. Orangnya orang Melayu punya adat ni semayang pakai kain pelekat. Tapi sepatutnya tak boleh. Kita buat sebab adat tempat dia. Okey, itu banyak benda yang berbeza ya. Okey. Baik. Itu ya. Tidur yang tetap punggungnya tak ada masalah tak batal wuduk. Yang ketiga, zawalul aqli sawa'an kana bil junun awil igma ya. Awis sukri awid dawa li'annahu yushbihu an-naum min haitsu zuhulil insan an-nafsi ya. Hilang akal sama ada gila ataupun pengsan. Kalau gila ataupun pengsan ataupun mabuk, batal wuduk batal wuduk. Pengsan dia hilang akal, pengsan hilang akal lah, ataupun gila ataupun mabuk, jadi batal wuduk Jadi dia kira macam mana?
dia khayal, hilang akal, batal wuduk. Itu ceritanya. Mabuk, minum arak pun mabuk, hilang akal juga, batal wuduk. Kalau dia berwuduk, batal wuduk dia. Okey. Apa dia? Cuba. Terlupa macam mana? Dia berbalik pada keadaan asal. Contoh kita ingat kita dah ambil semayang belum? Kita tengok benda yang meyakinkan tu. Kalau katalah kita tadi kita sembahyang di rumah sembahyang sunat, kemudian kita keluar sampai di masjid, contoh kadang-kadang sembahyang subuh, sembahyang orang azhar, kita sembahyang subuh, sembahyang sunat, kita dah wuduk. Bila sampai surau rasa lupa, kena balik pada keyakinan baru kita dah ada wuduk. Tak apa. Kata kita sembahyang maghrib, lepas tu nak menyampai isyak, kita lupa, kita tidak pula rasa kita batalkan wuduk, kita pun lupa. Jadi kita kembali pada asal kita bahawa dalam tempoh itu kita dah ada wuduk sembahyang maghrib tadi, jadi kita boleh sembahyang isyak tanpa wuduk. Tapi kalau tempoh yang agak lama, yang panjang, subuh, kita main subuh, lepas tu sampai ke zuhur ni, rasa ada wuduk, tu tak boleh pakai. Daripada subuh sampai ke zuhur tu banyak benda kita buat. Tapi saya kata dalam keadaan yang jauh, yang maksudnya kalau kita yakin ada, betul-betul yakin, tak apa. Tapi kalau kita rasa macam batal, rasa macam kentut, rasa macam kencing, tak boleh. Tak boleh. Sebab dia tempoh yang agak lama, yang jauh sangat. Dan kita tak boleh bersandarkan pada tu, melainkan kita betul yakin. Memang saya yakin, saya tak kentut, saya tak sentuh, saya tak macam-macam dia. Tak sentuh perempuan, tak sentuh apa. Kena betul-betul yakin. Tapi kalau rasa was-was, kena wuduk lah. Pergi bekas hari, main air satu, main subuh, pukul 7 pergi dah. Beli tu, beli ni, belaga tu jalan. Tak ada, itu kena kita ambil, orang kata, orang panggil apa? Ihtiyati, apa panggil apa? Jaga-jaga. Maksudnya lebih baik kita berwuduk. Okey. Baik. Okey. Yang tiga perkara ni apa tadi? Keluar daripada dua jalan. Tidur yang lena, yang beralih punggung, dan hilang akal. Ketiga-tiga perkara ni ialah perkara yang ittifaq, sepakat jumhur ulama mengatakan batal wuduk. Tidak ada pertelingkahan, tak ada khilaf. Baik. Yang keempat, yang keempat, masul farji biduni ha'il, menyentuh kemaluan tanpa alas. Ini ada khilaf, ada khilaf di sudut imam, mazhab. Kalau imam mazhab Hanafi mengatakan tak batal wuduk kalau sentuh kemaluan tanpa alas. Okey. Yang qudul wuduk inda Syafi'i wa Ahmad. Jadi sisi Imam Syafi'i, imam kita, batal. Lepas tu kita gunakan kalau sentuh kemaluan, batal wuduk. Sentuh dengan tapak tangan. Tapak tangan, tangan. Kalau belakang tak apa. Tangan, Jadi kita menyentuh ni dengan tapak tangan. Okey. Jadi Imam mazhab Hanafi kata tak batal. Okey. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad kata batal. Ada hadis. Sabda Rasulullah SAW, man massa zakarahu falyatawadda. Barang siapa menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwuduk. Okey. Baik. Imam mazhab Hanafi dia ada hadis lain pula yang mengatakan sa'ala Rasulullah SAW an rajulin massa zakarahu alaihi wudu, faqala Nabi SAW la inna ma huwa bid'atun minka. Jadi khilaf, Imam Hanafi berpegang pada hadis Rasulullah lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW yang telah menyentuh kemaluan dia, adakah batal wuduk aku? Nabi kata tidak, kerana
kemaluan sebahagian daripada tubuh. Itu dia pegang pada hadis tu. Jadi bab batal wuduk ni, khilaf ni, kita tak perlu kita nak kata nak jadi gaduh. Sebab itu ada isu tentang menyentuh wanita, menyentuh perempuan. Batal wuduk tak batal. Kecoh kat cerita tu kat Malaysia. Isu apa ni? Aula mastumun nisa, menyentuh perempuan. Lepas tu isu tu hangat juga, isu Nabi semayang mengalih kaki Aisyah. Orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni. Jadi ada yang pendapat baru ini mengatakan tak batal wudu. Dan jadi isu tu bila timbulkan, jadi satu orang kata perdebatan pula, isu menyentuh perempuan. Okey, sebab itulah bila bab sentuh perempuan ni, iaitu aula mastumun nisa, dia lebih khusus kepada menyentuh isteri, ya. Okey, sebab itulah bila dalam bab menyentuh perempuan ini yang bukan ajnabi, jadi kaul yang pertengahan, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kita sentuh perempuan, tengok keadaan. Dia kata kalau bernafsu, batal wuduk. Kalau sentuh tak rasa apa-apa, okey. Macam tu. Sebab pendapat yang diterima oleh jumhur ulama. Kerana isu aula mastumun nisa dibincangkan dibahas dengan detail dalam ayat Quran. Aula mastumun nisa tu apa maksud menyentuh wanita? Jadi itulah ceritanya isu. Jadi kita selama kita berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i, memang berpendapat menyentuh perempuan tu zahir ayat adalah menyentuh perempuan. Jadi batal wudu. Okey. Kata Imam Malik pula, kata mazhab Malikiyah, saya beri pendedahan saja, cuma kita berpeganglah pada mazhab yang kita ikut, kecuali kita tahu, kata mazhab Malikiyah, istihbabul wudu, maksud digalakkan berwudu, sunat berwudu barang siapa yang menyentuh kemaluan tanpa alas, sunat. Maksudnya tak wajib jugalah, macam tu, tapi sunat. Kalau dah rasa dah terkena tu, pergilah ambil sembahyang, Tapi Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i kata batal. Sentuh tu maksudnya dengan tapak tangan, kalau belakang tak apa. Okey. Itu yang antara yang khilaf, Yang ke-5 yang jadi pertikaian khilaf juga antara ulama, ad-damul fahish al-kathir idza sala yanqudul wudu indal ahnaf, li hadis Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asabahu fi qai'un aw ru'afun falyansarif wal falyatawadda. Yang kelima, darah yang mengalir yang banyak. Pada pendapat Imam mazhab Hanafi batal, tapi mazhab Syafi'i tak batal. Kita tak batal wudu, Okey. Ataupun muntah. Mazhab Hanafi kata batal. Okey. Sekadar orang kata pendedahan sajalah, Okey, inda Syafi'i wa Malik, di sisi Imam Syafi'i dan Imam Malik, khurujud dam la yanqudu li adami thubutil hadis al-mazkur. Keluar darah, maksudnya darah pada kulit, tubuh, tidak membatalkan wudu, Kalau kita pegang pada ini, kalau keluar darah dalam sembahyang tak batal, kena bersih je lah. Masa sebab sembahyang tu darah tu najis. Tapi kalau dia tidak wudu, bersih, tutup dengan kapas dan sebagainya sehingga tak nampak darahnya, apa dia? Kena bacat kan. Kena bacat dia keluar. Jadi kita pastikan kita bersihkan, tutup, jangan bagi dia mengalir. Boleh sembahyang, macam motong getah, dia risiko bacat ni, maknanya darah dia payah berhenti. Kecuali kita letak daun-daun yang tentu yang boleh mementingkan darah. Okey. Baik.
dan Imam Syafi'i dan Malik berpegang pada hadis anna Nabi SAW ihtajama wa shalla wa lam yatawadda. Nabi SAW ihtajama apa? Berbekam, ya. Berbekam dan Nabi semayang dan Nabi tidak berwudu. Ya. Hadis ni hadis hasan, ni kata tidak mencapai tahap sahih, tapi banyak hadis yang menguatkannya. Dan sebab itulah kita Imam Malik, Imam Syafi'i berpegang pada hadis ni bahawa keluar darah tak batal, ya. Okey. Baik. Jadi yang itu keluar darah tu ada khilaf, ya. Sama macam tadi yang keempat tadi menyentuh kemaluan. Okey, yang keenam. Al-qai'u idza kana fahishan katsiran. Muntah sekiranya banyak sangat, kotor dan banyak, ya. Muntah memang kotor, ya. Di hadis Ma'dan ada hadis anna Rasulullah sallallahu qa'a fatawadda. Nabi muntah dan berwuduk. Okey. Dan ini adalah pendapat Imam Hanafi, ya. Mazhab Hanafi kata batal. Okey. Tapi Imam Syafi'i dan Imam Malik muntah tidak membatalkan wuduk, ya. Tidak membatalkan wuduk. Lepas tu kita pegang, ya. Imam Syafi'i, Imam Malik dia banyak pendapat sama sebab Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik, ya. Tok guru dia, ya. Bukan nak lawan. Tapi walaupun dia berguru, tapi Imam Malik mengiktiraf Imam Syafi'i ini sebagai seorang yang sangat bijak, pandai, bijaksana, ya. Sampai tahap Syafi'i kau cari lagu lain, habis dah ilmu kau ajar, kau ni pandai sangat. Maksud macam tu lah, ya. Bijak. Sebab tu Imam Syafi'i, Imam Malik mengakui, mengiktiraf kebijaksanaan Imam Syafi'i. Sampai tak aku cari cikgu lain, cari tok guru lain lah, ya. Lebih pandai pada aku, ya. Dan Imam Malik zaman dia minta oleh pemimpin untuk menjadi mufti, tak nak jadi, ya. Maknanya Imam Malik ni orang yang terkenal juga, orang yang hebat juga ilmunya. Dan Imam Syafi'i menuntut Imam Malik sampai Imam Malik mengiktiraf Syafi'i ni memang orang yang hebat. Lepas tu kita tidak menyangkal, kita tidak orang kata mempelekeh, mempertikaikan apa yang Imam Syafi'i bawa. Orang yang terkenal dengan alim, pakar bahasa, pakar Quran, pakar hadis. Sebab tu mereka empat orang ni pengasas mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka diiktiraf sebagai apa kata, ulama yang muktabar, yang memang diakui kepakaran mereka, sebab mereka ni bukan menguasai satu bidang. Imam Syafi'i dia menguasai banyak bidang, nahwu, saraf, bahasa, tafsir, hadis. Sama dengan imam yang lain. Bukan setakat pakar hadis je, ya. Bukan setakat pakar hadis sahaja. Bukan setakat pakar fiqh. Bila pakar semua bahasa, semua bidang, barulah dia boleh jadi mujtahid ni nama. Kita tak boleh, ya. Saya jauh sangat, ya. Jauh, ya. Nak jadi mujtahid kena pakar bahasa, pakar nahwu, pakar saraf, pakar hadis, pakar tafsir, pakar fiqh, pakar semua. Oh boleh. Kita pakar hadis je kita dah rasa hebat. Kita pakar tafsir kita rasa hebat lah. Sampai kita boleh menghukumkan orang, tak boleh, ya. Kita pakar fiqh, kita boleh keluar fatwa sendiri, tak boleh, ya. Bukannya senang-senang. Kena pakar semua bidang. Sebab ayat Quran perlu ditafsir, perlu dipahami mengikut bahasa dia, mengikut nahwunya, mengikut sarafnya, mengikut tafsirnya. Bukan boleh suka-suka terjemah, tak boleh. Jadi sebab tu kalau ada hari ni yang masih mempertikaikan kewibawaan Imam Syafi'i, kena muhasabah dirilah, ya. Kena muhasabah diri. Kalau sampai Imam Syafi'i boleh pertikaikan lagi, Imam Nawawi dipertikaikan, anak murid Imam Syafi'i, ya. Setara Imam Nawawi tu belajar
beribu-ribu hadis, ya. Siapa? Anas, ya. Anas bin Malik, ya. Disebut menghafal 1,000,000 hadis. Kita berapa hadis kita hafal? 40 mungkin, 100 ada? Tak ada, tapi kita rasa kita hebat. Tu saya, yalah, kan cerita lebih-lebih kan, kata macam-macam pula, maknanya mungkin kita mengkaji 100 hadis, 200 hadis, tapi Imam Nawawi, imam dulu-dulu mengkaji sampai ratusan ribu hadis, dan bukan menuntut dengan seorang guru, berpuluh-puluh, beratus-ratus guru untuk menjadi mujtahid, untuk menjadi pakar. Bukan belajar 3 tahun, berpuluh-puluh tahun. Umur dia 9 tahun belajar sampai wafat, sampai mati. 30 tahun, 40 tahun. Tapi masih merendah diri, tawaduk. Ya? Kita belajar berapa? Degree 4 tahun, master 2 tahun, PhD 3 tahun. 4 campur 2, 6 campur 3, 9 tahun, tak 40 tahun. Tapi action lebih, ya. Lagak kita lebih. Hati-hati, ya. Hati-hati macam ni. Kita rasa kita hebat. Dan kita mempelekehkan imam-imam yang telah diiktiraf kewibawaan dia. Ya. Kalau kita nak bincang panjang isu, ya. Okey. Kita beri sekat tu, ya. Panjang isu ni, jadi tu pula, ya. Okey. Jadi ada baki lagi, tak apa, kita sambung kemudian. Jadi kita berhenti setakat yang ke-6 tadi, muntah, ya. Jadi 1, 2, 3 tadi keluar daripada dua jalan, tidur yang lena sehingga bergerak dia punya punggung dan hilang akal. 3 tu semua ittifaq. Semua mazhab mengatakan batal wuduk. Cuma 4, 5 sentuh kemaluan, muntah, mengalir darah, itu ada khilaf. Tapi yang kita pakai pada mazhab kita memang sentuh kemaluan dengan tapak tangan batal, tanpa alas. Dengan belakang tangan tak ada masalah. Darah mengalir tak batal wuduk. Yang keluar darah daripada tubuh, tak batal wuduk. Muntah tidak membatalkan wuduk. Jadi ada 7, 8, 9 poin lagi, 3 poin lagi. InsyaAllah kita sambung pada minggu depan, insyaAllah, ya. Ada persoalan sebelum kita berhenti? Ya, Zah. Batal solat tak? Batal tidak? Sendawa tidak membatalkan solat. Sekiranya makanan tu kalau kita telan balik, itu batal. Ataupun makanan yang ada dalam mulut kita tak bersihkan mulut betul-betul, tak gosok gigi, tak sugi ke, dan kita telan, batal, ya? Walaupun sedikit. Tapi kalau kita rasa kita keluarkan, tak batal lah. Kadang-kadang tu betul-betul saya sebut minggu lepas, ya. Masa kita gosok gigi, masa kita ambil semayang, tak rasa nak keluar. Bila kita semayang tu lah rasa, ya. Nak keluar makanan tu daripada mulut, daripada celuh gigi, ya. Jadi kita ambil tindakan, kita keluarkanlah dengan keadaan yang tidak mengganggu pergerakan solat. Okay? Kita keluarkanlah dengan lidah kita ke apa, kita ambil, tak ada masalah. Okey. Tapi kalau sedawa tak batal, ya. Tak batal sedawa. Pas sedawa tak batal solat. Tapi sedawa yang bersamanya macam keluar hawa makanan. Biasanya sahur Bukan puasa. Kalau keluar makanan tapi jangan kita telan lah. Kalau tak telan, kita keluarkan, tu tak masalah. Itu macam ya, mungkin kita makan banyak kan? Mungkin makan banyak. Ada, ya. Lepas pada halkum tu, dia konsepnya dia dari perut kan, dari perut. Maksudnya
Di sudut membatalkan solat tu konsep makan tu macam mana. Lepas tu nanti insya-Allah kita tengok perkara-perkara yang membatalkan solat. Okey. Jadi kita berhenti setakat dulu insya-Allah. Kita sambung lagi perkara yang ke-7, yang ke-8 dan yang ke-9 perkara yang membatalkan wuduk. Baik, saya tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT, saya rasa kita berhenti setakat itu. Baik datang daripada Allah SWT. Salah dan silap itu datang daripada kedhaifan diri saya sendiri. Kita tutup kuliah kita dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.